Kita intro dulu. Kampung-kampung baru Cina dekat sekitar Selangor ini bakal dinektaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Bagaimana pula dengan kampung-kampung Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan iaitu Nga Kormeng telah mengeluarkan kenyataan kampung-kampung baru Cina dekat negeri Selangor ini bakal dicadangkan untuk dinektaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Ini kata-kata Nga Kormeng. Kampung-kampung baru Cina ini telah pun mencapai usia yang sangat-sangat tua. Ada di antara mereka yang berusia lebih daripada 75 tahun. Jadi selayaknya lah kalau kampung-kampung baru Cina ini dipertimbangkan untuk dinektaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO sebagai salah satu daripada sumber sejarah dekat negeri Selangor ini. Secara asasnya, saya bersetuju seandainya kalau kampung-kampung lama ini dinektaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Antara lain, kampung-kampung ini kalau dah jadi tapak warisan sejarah UNESCO, kampung ini tidak akan diusik dalam apa jua bentuk pembangunan. Maksudnya kalau tiba-tiba ada nak buat kondo ke, nak buat rumah ke, nak buat jajaran ECRL ke apa-apa ke, mereka tidak akan kacau kampung-kampung yang ada taraf tapak warisan sejarah UNESCO ini, sebab ini merupakan tapak bersejarah. You tak boleh kacau tapak bersejarah sebenarnya. Dan tindakan dengan komen ini difahamilah sebab kampung-kampung Cina ini ada di antaranya yang telah memang berusia. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini membangkitkan satu persoalan. Kenapa kampung-kampung baru Cina sahaja? Kampung-kampung Melayu kenapa tak nak dinektaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO? Sedangkan dekat Selangor ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majoriti kampung-kampung Melayu yang ada dekat negeri ini telah berusia lebih daripada 100 tahun. Dekat Gombak ini sendiri sebagai contohnya kan, macam Kampung Cangkat lah, Kampung Bandar Dalam lah sebagai contohnya, and then Kampung Cincin dekat area-area Sungai Pusuk ini, cukup banyak kampung-kampung ini yang sebenarnya telah mencapai usia lebih daripada 80 bahkan lebih daripada 100 tahun pun sebenarnya. Cuma mereka ini tidak tersusun lah. Biasalah kampung-kampung Melayu tradisi kan, banyak yang tidak tersusun. Cumanya kalau nak ikutkan dari segi usia, kampung-kampung dekat Gombak ini sendiri pun dah cukup berusia dah sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan kampung-kampung baru Cina. Dah nama pun kampung baru. Dan kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ada berlaku apa-apa pembangunan sebagai contohnya kan, ataupun baru-baru ini kecoh pasal pembangunan jajaran ECRL, kampung-kampung Melayu yang kena randuk, rumah-rumah Melayu yang kena runtuh, and then kemudian orang-orang Melayu yang dihalau keluar kampung masing-masing pergi cari penempatan baru dan sebagainya. Tetapi bila Nga Kormeng hendak mencadangkan kampung-kampung baru Cina ini dijadikan sebagai tapak warisan sejarah UNESCO, ianya macam saya katakan tadi, akan menyelamatkan kampung-kampung baru Cina tersebut daripada diranduk atau dirobohkan dek kerana apa-apa jua pembangunan. Ini tak adil bang, tak boleh macam tu. Ini tidak adil. Sedangkan macam saya katakan tadi, kampung-kampung Melayu ini jauh lebih berusia berbanding dengan kampung-kampung baru Cina ini. Jadi kenapa Nga Kormeng tidak mahu cuba untuk mengiktiraf kampung-kampung Melayu ini juga sebagai kampung-kampung yang mempunyai taraf tapak warisan sejarah UNESCO? Tadi saya bagi contoh dekat sekitar Gombak secara rambang. Sekarang ini saya bagi beberapa contoh secara spesifik. Sebagai contoh, nombor satunya, Kampung Jenderam Hilir. Kampung Jenderam Hilir ini memang sangat-sangat berusia, lebih daripada 150 tahun. Dan dekat Jenderam Hilir ini jugalah terdapat satu tapak kajian sejarah manusia zaman Neolitik lagi dekat situ masalahnya, di mana tapak tersebut telah dijumpai pada tahun 1977. Dan Kampung Jenderam Hilir ini juga merupakan antara tempat yang cukup rancak menjalankan aktiviti pelombongan, di mana bot jenderam juga telah dijumpai dan dibuat operasi sekitar tahun 1940-an dekat situ. Jadi kalau ikutkan, Kampung Jenderam Hilir ini sudah sangat-sangat berusia. Itu baru Jenderam Hilir, tuan-tuan dan puan sekalian. Belum kita cerita tentang Kampung Padang Jawa. Kampung Padang Jawa ini yang terletak antara Kelang dengan Shah Alam telah bermula sejak tahun 1880-an lagi. Bermaksud kampung itu senang-senang saja dah mencapai usia 140 tahun pada ketika ini. Tetapi sampai sekarang saya tak dengar pun ura-ura hendak menjadikan Kampung Padang Jawa yang memang lagi unik sebab berada di bawah dua institusi tau, dua PBT yang uruskan Kampung Padang Jawa ini. Saya tak dengar pun mereka ini bakal dinektaraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Mana aci macam tu? Lagi satu saya nak sebut, Kampung Bandar dekat Banting, di mana Kampung Bandar ini menempatkan istana bandar yang pernah disemayamkan oleh Sultan Selangor sejak 1905 lagi. Kalau istana bandar itu sendiri pun sudah berusia sejak 1905 bahkan lebih tua lagi, bermaksud istana bandar itu senang-senang saja telah mencapai usia 120 tahun pada tahun ini. Mana mungkin Kampung Bandar ini tidak dicadangkan sebagai tapak warisan sejarah UNESCO? Sedangkan sejarah Kampung Bandar ini memang sangat-sangat luas. Ini baru 3 contoh kampung-kampung Melayu lama dekat Selangor ini, tuan
tuan-tuan sekalian, yang saya rasa lebih patut dan lebih layak untuk diiktiraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Tak nak cerita pasal Kampung Baru. Ya, sekarang Kampung Baru berada dalam KL. Tetapi satu ketika dahulu, Kampung Baru ini berada dalam Selangor. Sebab dulu KL tak wujud lagi. Dan Kampung Baru ini telah wujud sekian lama. Telah berusia sangat-sangat lama. Sejak Selangor ini dibangunkan untuk pembangunan bilik timah lagi masalahnya. Bermaksud Kampung Baru ini senang-senang mencapai usia hampir 200 tahun. Tetapi kenapa sampai sekarang kita tak dengar pun Kampung Baru ini hendak diiktiraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO? Adakah kerana Kampung Baru ini terletak betul-betul dekat tengah bandaraya dan mereka masih lagi macam terliur nak tengok tapak Kampung Baru itu dibangunkan bangunan-bangunan tinggi, kondo-kondo, shopping-shopping kompleks, servis-servis apartmen dan macam-macam lagi? Sebab video ini tuan-tuan sekalian bukannya apa, bukanlah hendak bersifat resis dan sebagainya, tetapi saya ingin menuntut keadilan. Ya betul, saya setuju seandainya kalau kampung-kampung lama dekat Selangor ini, Kampung Baru Cina ke apa-apa ke, dinaik taraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena berlaku adil. Banyak lagi kampung-kampung Melayu tradisi dekat Selangor ini yang lebih layak dan lebih patut dinaik taraf dan diangkat sebagai tapak warisan sejarah UNESCO. Jadi kepada Ngakor Meng, you jangan sentuh tentang Kampung Baru Cina saja. You jangan sentuh tentang penempatan Cina saja. Itu akan menyebabkan rakyat lihat you sebagai seorang yang sangat-sangat tidak adil. Kalau kita kata DAP ini resis, korang marah. Kalau kita kata DAP ini hanya menguntungkan kaum-kaum Cina, korang akan marah. Tetapi nampak gaya macam tu. Sebab apa? Macam saya katakan awal video tadi, kalau kampung-kampung ini dinaik taraf sebagai tapak warisan sejarah UNESCO, mereka ini tidak akan boleh diusik walau apa jua keadaan sekalipun, termasuklah untuk pembangunan. Tetapi oleh kerana kampung-kampung Melayu ini tidak diberikan taraf sedemikian, maka berkemungkinan besar kampung-kampung Melayu ini bakal luput ditelan sejarah, ditelan arus pembangunan juga. Jadi takkanlah kita nak biarkan ketidakadilan ini berlaku. Kebawah otak kau. Walaupun korang ingat kerajaan ini korang punya dan korang boleh buat sesuka hati korang macam Sani Hazim kata ni, Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. tetapi kena ingat, pemimpin datang dan pergi, menteri datang dan pergi, tetapi rakyat tetap ada di sini. Dan rakyat yang berada di sini, terutamanya orang-orang Melayu yang sekian lama berhadapan dengan ketidakadilan kampung-kampung mereka bakal dijarah dan sebagainya, takut-takut nanti mereka dah hilang sabar, mereka akan jumpa dengan menteri dan tanyakan soalan ini. Padan muka menteri. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?